Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Bersyukur kepada Ilahi kerana kita dilimpahkan kurnia iman, rezeki yang berluas-luasa. Okey, di sini saya Ahmad Hakim bin Zalani sebagai hos anda pada hari ini. Saya ingin memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama ialah Muhammad Syukri bin Syahrum. Panel kita yang kedua ialah Nur Syahira binti Hamran. Dan panel kita yang ketiga ialah Nur Farhana binti Madzin. Okey, sebagaimana kita tahu, akhlak remaja semakin berluasa. Seperti contoh, remaja sering terpengaruh dengan rakan-rakan dia. Okey, di sini saya ingin menyoalkan kepada panel kita yang pertama, iaitu Muhammad Syukri bin Syahrum, mengenai apakah isu akhlak remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Saudara Hakim, dan juga terima kasih juga di atas soalan yang diberikan, iaitu soalannya apakah definisi akhlak. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang kita tahu, akhlak ini adalah merupakan salah satu cabang ilmu daripada ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf ini ramai di kalangan kita ataupun ramai di kalangan masyarakat kita yang ambil remeh tentang ilmu ini. Akhlak merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, di mana kata dasarnya adalah khuluq, yang bermaksud perangai ataupun sifat ataupun keadaan jiwa seseorang. Jadi bila kita cakap tentang akhlak ni, sudah semestinya akan ada dua dalam otak kita, dalam fikiran kita, iaitulah yang pertama akhlak yang baik, dan yang kedua akhlak yang buruk. Di mana akhlak yang baik ni ataupun bahasa Arabnya kita sebut sifat mahmudah, akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Contohnya bantu-membantu, hormat orang tua, tolong-menolong, bantu sama, dan sebagainya lah, yang baik-baik yang terlintas kat fikiran kita. Dan yang kedua ni akhlak mazmumah ataupun akhlak yang buruk, yang sepatutnya kita hindarkan dalam hidup kita, dalam kehidupan seharian kita. Contohnya akhlak yang buruk ni seperti tidak menghormati orang, buat jahat kepada orang, kan, buat jahat kepada binatang. Kerana akhlak ni tak semestinya kita berakhlak kepada Allah SWT. Akhlak kepada Allah SWT ni, kita laksanakan apa yang Allah suruh. Kita solat 5 waktu, kita baca Quran, kita buat baik, kan, kita laksanakan semua perintah Allah. Dan bila kita cakap tentang akhlak kepada manusia, ada banyaklah adab-adab. Kita adab kepada orang tua, bersopan santun, kan, kita jaga percakapan kita dengan orang, tak sakitkan hati orang. And ada juga akhlak kepada binatang. Kita tak seksa binatang. Seperti yang kita tengok baru-baru ni, banyak viral tentang orang sebarkan video seksa binatang, bakar kucing lah, apalah, banyak. Jadi akhlak yang buruk ni seboleh-bolehnya kita genggam, kita semat dalam hati kita, kita jauhkan akhlak yang buruk ni daripada kehidupan seharian kita. Okey. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan betapa pentingnya akhlak ini dalam diri seseorang, dalam diri setiap muslim lah. Okey. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, iaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi.
dalam hadis ni jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya akhlak yang baik sehinggakan membolehkan diri kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dengan akhlak yang baik pun kita dapat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harap jelas penerangan saya tentang definisi akhlak. Jadi itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kita iaitu Muhammad Syukri. Saya ingin mengulas sedikit tentang jawapan dia. Definisi terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah mahmudah dan yang kedua ialah mazmumah. Seperti yang kita tahu, mahmudah ialah perkara yang baik dan mazmumah ialah perkara yang tidak kurang baik. Okey, mahmudah seperti contoh ialah kita mengajak rakan-rakan kita untuk solat berjemaah di masjid. Mazmumah seperti contoh kita mengajak rakan kita untuk mencuri, merompak dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Abdul Hamid. Di sini saya nak bertanyakan satu soalan. Apakah faktor atau punca keruntuhan akhlak remaja pada zaman kini? Boleh para saudara dan saudari menjawabnya? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari kerana telah mengajukan soalan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahira binti Hamran dari kelas TPHU 3A. Jadi dekat sini saya akan huraikan beberapa faktor tentang isu akhlak remaja. Faktor yang pertama adalah hubungan keluarga. Faktor ni adalah faktor yang tertinggi yang menyebabkan gejala sosial atau keruntuhan akhlak ini berlaku dalam kalangan remaja. Jadi apabila anak-anak dirasa diri dia tu terabai, diorang akan menggantikan tempat ibu bapa tu kepada kawan. Jadi mereka milih kawan untuk meluahkan perasaan, emosi mereka, sedih, gembira, kecewa dan sebagainya. Buktinya, tanpa rasa kasih sayang yang sempurna, remaja ni mencari peluang serta mencari jalan untuk melepaskan emosi dengan melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan orang kata yang tidak berfaedah. Contohnya melepak, berpeleseran, menagih dadah, terpengaruh dengan rakan sebaya dan sebagainya. Baik, faktor yang kedua adalah sistem pendidikan sekular. Sistem pendidikan sekular ni adalah bersifat memisahkan agama dan juga kehidupan manusia. Jadi di sini saya tak salahkan kesemua pendidik, tapi ada sesetengah pendidik yang mengamalkan sistem pendidikan sekular ni gagal memelihara serta memimpin akhlak dan juga rohani para pelajar. Contoh yang lebih terdekat untuk saya terangkan lebih lanjut dengan sistem pendidikan sekular ni adalah sistem ni mungkin berjaya melahirkan manusia atau warga negara yang bekerja dengan cekap, sedia berkhidmat, tapi mereka kurang dari segi penghayatan agama dan juga nilai-nilai murni. Faktor yang ketiga adalah penyalahgunaan gadget. Dunia sekarang ni makin pesat arus pembangunan dari segi pelbagai sudut ciptaan, sains dan teknologi. Jadi kita sebagai ibu bapa perlulah buat pemantauan apa yang mereka search, apa yang mereka buat dengan gadget tersebut supaya mereka tidak menggunakan dengan cara yang salah. Sekarang ni berapa ramai remaja yang telah terlibat dalam jenayah cyber. Apa yang saya boleh katakan, semakin berkembang sesebuah negara, semakin meluas keruntuhan akhlak, gejala sosial, jenayah. Jadi kita sebagai ibu bapa perlulah buat pemantauan dan juga ambil berat tentang apa yang mereka buat dengan gadget tu. Itu adalah antara faktor-faktor yang boleh saya huraikan mengenai isu akhlak remaja. Terima kasih kepada panel Nur Syahira binti Hamdan. Saya ingin mengulas sedikit sebanyak tentang apa yang telah diberi jawapan tadi. Ibu bapa merupakan tonggak utama untuk mengorak langkah akhlak remaja. Anak-anak merupakan kain seperti kain putih. Oleh itu ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka. Dan kedua, guru juga merupakan tonggak utama kerana
Guru merupakan ibu bapa kita yang kedua. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya Nur Alia Fatini. Saya ingin mengajukan beberapa soalan. Okey, saya rasa kita semua tahu sekarang kita dilanda masalah mengenai akhlak remaja-remaja pada zaman sekarang ni yang kadang tu berpunca daripada pengaruh rakan sebaya atau sebagainya. Okey, boleh kongsi sikit tips bagaimana cara untuk mengatasi masalah isu akhlak remaja ni? Terima kasih kepada saudari yang menanyakan soalan. Sebentar tadi, saudari Syukri dan juga saudari Syahira ada membincangkan mengenai isu akhlak remaja dan faktor berlakunya masalah keruntuhan akhlak remaja masa kini. Antara solusi ataupun cadangan untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak remaja ialah ibu bapa boleh memupuk semangat ataupun sikap saling membantu dalam kalangan remaja. Pelajar yang mahir dalam sesuatu subjek boleh mengajar pelajar yang lemah dalam menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Ibu bapa boleh menaikkan semangat dengan memberi motivasi ataupun galakan kepada para remaja. Walaupun remaja boleh menyelesaikan sendiri, tetapi peranan ibu bapa ataupun guru menjadi role model untuk mereka dalam membentuk identiti diri sendiri, memperbaiki kendiri yang lemah. Guru perlu sentiasa menggunakan pendekatan pembelajaran di hadapan kelas untuk memberi peluang kepada remaja menampilkan diri dan boleh menambahkan keyakinan diri. Remaja akan bersemangat untuk belajar dan memberi tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang dijalankan. Kawalan emosi perlu dilatih oleh setiap remaja dan kesan ini akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Emosi yang stabil akan berlaku dengan tindak balas seseorang terhadap situasi yang dihadapi. Guru juga perlu sensitif ataupun peka terhadap perbezaan emosi remaja. Gangguan emosi berpunca daripada masalah kesesakan dalam kelas yang boleh mewujudkan kecenderungan murid untuk melakukan kesalahan disiplin seperti ponteng kelas, murung, menyendiri dan sebagainya. Masalah dalam keluarga juga boleh mempengaruhi pengembangan emosi mereka. Okey, minta maaf. Okey, saya rasa soalan saya kali ni mungkin agak lari daripada tajuk. Okey, orang di luar sana mungkin ada yang sedang mencuba untuk mendisiplinkan diri, tapi bila sudah berusaha berkali-kali tetap gagal, tidak mendatangkan apa-apa hasil, jadi mereka dah give up. Okay, so boleh bagi cara bagaimana untuk menjadi seseorang yang berdisiplin? Disiplin merupakan sifat yang ada dalam diri seseorang. Seseorang yang kehilangan disiplin tidak perlu mencari sifat tersebut luar dari dalam dirinya, tetapi mencuba menggali kekurangan-kekurangan serta halangan-halangan yang menyebabkan dia menjadi tidak disiplin. Langkah awal yang boleh dilakukan oleh pelajar adalah senaraikan segala harapan yang menjadi cita-cita anda. Setelah itu, anda boleh menyenaraikan halangan-halangan yang menghantui diri anda. Apabila ini telah dilakukan, anda akan dapat melihat di mana sebenarnya titik kelemahan anda. Setelah mengetahui titik kelemahan itu, umpamanya malas, maka anda boleh mencari sesuatu motivasi agar sifat itu berubah menjadi rajin. Kerana anda sendiri yang mengetahui selera dan keinginan anda,
maka carilah motivasi yang menyenangkan anda serta tidak bertentangan dengan harapan dan cita-cita semula. Sebagai seorang Islam, kita harus melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Azni Zawsna binti Azman. Seperti yang kita sedia maklum, isu akhlak remaja boleh dibendung sekiranya seseorang remaja menjadi anak yang soleh atau solehah. Hal yang demikian kerana jika seseorang remaja itu menjadi anak yang soleh atau solehah, mereka akan mentaati ibu bapa mereka dan tidak terjebak dengan isu akhlak remaja yang buruk. Soalan saya, boleh saudara atau saudari jelaskan dengan lebih lanjut cara untuk menjadi anak yang soleh atau solehah supaya remaja tidak terjebak dengan akhlak yang buruk? Terima kasih. Kepada saudari kerana telah mengajukan soalan kepada saya. Baik. Cara untuk menjadi anak yang soleh dan solehah ni senang saja. Kita sebagai anak atau remaja jangan merungut atau membantah apa yang ibu bapa kita suruh. Apa yang baik tu kita ambil. Yang jahat, yang buruk tinggalkan. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa redha dan bersyukur dengan apa yang ada. Yang ketiga, kita haruslah bersikap jujur. Tak kisah kita berada di mana sekalipun, kita bercakap dengan kawan, bercakap dengan guru, bercakap dengan ibu bapa, kita haruslah jujur. Yang keempat, kita haruslah set mind kita agar kita dapat menggembirakan ibu bapa kita satu hari nanti. Yang kelima ni adalah paling utama. Kita hendaklah taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga memberikan kita hidayah serta petunjuk ke jalan yang benar. Apa yang saya kongsikan sebentar tadi adalah cara-cara atau tips untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Okey, kesimpulan yang boleh kita ambil dari tajuk pada hari ini adalah akhlak remaja itu merupakan tonggak utama untuk kita mengorak langkah mengorak langkah terus maju ke arah yang lebih baik. Seperti contoh dalam surah Al-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Okey, terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini kerana telah melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan jawapan yang sebanyak semungkin boleh memberi kita manfaat. Dan juga terima kasih kepada para penonton dan hadirin sekalian. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As.